Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga, siri yang ke-18, Babun Najasah. Bab yang menyebut membincangkan tentang perkara-perkara najis. Jadi dalam kita belajar fiqh, najis tu ada beberapa perkara. Ada najis aini. Najis benda tu sendiri najis. Kemudian dipanggil najis hukmi. Najis hukmi ni najis tapi tak nampak barangnya. Dia ada najis di situ. Kemudian yang ketiga, najasah ma'nawiyah. Najis secara maknawi. Jadi kena belajar tiga jenis ini. Najis aini, najis benda sendiri. Yang kita nak belajar di sini itulah najis aini, najis yang nampak barangnya. Najis hukmi, najis yang tak nampak. Apa contoh najis tak nampak ni? Contohnya air kencing. Bila orang kencing di tempat ini, jadi air kencing itu hilang dah. Tak ada dah, kering. Kita tahu sini tempat kencing. Itu dia panggil najis hukmi. Khas hukumnya memang najis. Tapi dah tak nampak lagi benda tu. Jadi kalau kita kata najis maknawi, najis bukan najis betul. Cuma orang panggil tidak suci orang itu. Iaitulah orang-orang yang berhadas. Hadas besar ni yang panggil orang yang tak suci. Pasal itulah kitab taharah. Kitab taharah. Perbincangan dalam kitab ini dia fokus kepada najis aini. Benda najis. Apa benda yang dikatakan najis itu? Najis itu ada berapa jenis? Banyak sekali dalam kitab kita ni. Dia bawa kepada kita beberapa jenis najis. Bermula najis itu tiap-tiap yang memabukkan yang cair. Letak nombor satu. Benda najis ini iaitulah benda cair yang memabukkan. Sama ada arak atau lain daripadanya. Arak ke bukan lain, yang penting bagi dia arak tu najis. Mana dalilnya? Kerana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, satu, judi, dan berhala, dan anak-anak panah yang dipakai menengok nasib. Anak panah yang dia buat tengok nasib. Kalau dia pacak panah kot ni, orang ni hebat. Panah dia pergi gini, orang ni tak jadi. Itu dia panggil tengok nasib. Azlam. Ini permainan orang jahiliah dulu. Kalau nak pergi mana-mana, dia ambil panah dia, dia pacak. Panah jatuh ikut ni, dia tak hebat pun lagi. Macam cerita Suraqah bin Malik bila dia kejar Nabi SAW. Dekat dengan Nabi, bila dekat dengan Rasulullah, jeluh kaki dia, kaki kuda dia masuk dalam pasir. Huish, dia kata apa benda ni? Kawasan ni bukan kawasan pasir lembut, pasir keras ni. Dia pergi lagi, sekali lagi jeluh juga, dia pun ambil azlam dia buat. Dia kata tak jadi. Tapi aku nak pergi juga sebab dia tamak nak Quraisy tawarkan 100 ekor unta ataupun lebih. Siapa-siapa tangkap dapat tangkap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ni Tuhan sebut apa dia? Khamrun, arak. Maisir, judi. Ansab, berhala, anak-anak berhala dan anak panah yang dibuat tilik nasi, semuanya rijsun, itu najis. Jadi ini menunjukkan arak itu najis. Tanda ayat ini daripada surah Al-Maidah ayat 90. Surah Al-Maidah ayat 90. Mengeluarkan akan yang lain daripada arak itu ijma'. Jadi yang kata dia tak najis secara apa ni? Secara aini dianya,
Maisir, judi. Judi tu najis. Tapi dia panggil bukan najis aini lah. Kalau orang tu beli kertas judi tu, taklah sampai bila pergi kertas judi kena sama. Ataupun kita pergi jamuh berhala kena sama. Tak. Tapi dia kesimpulannya dia kata dia ni najis. Maka tinggal oleh arak itu dalam hukum najis. Jadi yang pertama, arak itu dikira najis. Cuma hari ni timbul masalah alkohol ni. Alkohol ni arak ke tidak arak? Dan kalau nak tengok perbahasan asal, arak itu dibuat daripada anggur. Dibuat daripada tamar, orang-orang Arab dulu. Kerana itulah ada sebahagian ahli fiqh ni dia kata arak itu benda tu je. Benda lain tidak termasuk dalam arak. Tetapi bagi ulama yang menggunakan kias, setiap benda yang memabukkan itu kira arak. Tak kira benda. Sekarang ni kalau cari arak mungkin tak jumpa dah. Nama berbagai-bagai nama. Orang tak panggil dah arak. Nama whisky ke apa nama dah. Macam-macam nama arak. Cak panuh lah, cak kepala naga, kepala singa ada belakang. Tak kira lah. Asalkan dia tu memabukkan, maka dia kira dia ni haram. Jadi dalam perbahasan kita ni dia kata arak itu termasuk benda najis. Jadi kalau kena kain kena basuh. Cuma dalam perbahasan fiqh Syafi'i itu di zaman moden hari ini disebut dengan nama alkohol. Apakah alkohol itu semuanya najis? Ataupun ada alkohol yang tidak dikira najis? Kalau alkohol yang buat arak itu memanglah kita kata kita tak ada kategori arak. Tapi kalau duduk dalam alkohol dalam bauan, ni perfume kita ni jenis pecek, tidak keluar alkohol dalam tu. Alkohol tu ini ahli fatwa semasa memutuskan bahawa alkohol ini tidak dikira sebagai arak dan tidak dianggap sebagai najis. Jadi kalau kita pakai air wangi yang ada sembuh ni tak jadi kesalahan. Ini fatwa ni sudah diputuskan oleh ramai ahli-ahli ilmu di zaman kita ini, termasuklah majlis-majlis fatwa mereka antarabangsa pun mengatakan alkohol dalam dalam bauan tu tidak dikira najis. Karena alkohol ni kalau dia minum mati, bukan mabuk lagi mati dia. Dia bukan untuk minum, dia untuk nak tahan bauan. Dia berjalan cepat. Satu. Perkara yang kedua, najis yang kedua, anjing. Ni yang berat kali ni. Mana dalil najis anjing ni, apa dalilnya? Kerana hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tahur ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Ulahunna bit-turab. Artinya tuhur membersihkan bijana. Bijana itu makna bekas. Bekas kepunyaan seorang kamu apabila dijilat oleh anjing. Jadi kalau anjing mari dengan lidah terjelai dia tu, dia pergi jilat dalam bekas kita, dalam mangkuk ke, dalam gelas ke, dalam baldi kita ke, anjing mari dia jilat situ. Maka dia kena membasuh akan dia 7 kali. 7 kali basuh. Ulahun nabi turab, yang pertama daripadanya kena basuh dengan tanah. Jadi hadis ini tanda situ riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah. Ini menunjukkan bahawa anjing itu binatang yang najis. Di zaman kita hari ini, kalau kita duduk di kampung orang Islam, tak jadi masalah. Kita kata anjing itu najis seluruhnya. Tetapi kalaulah kita duduk dalam negeri, dalam masyarakat yang berbilang macam-macam agama ada. Contohnya orang-orang yang duduk di pendalaman, di rumah panjang ke, di taman-taman. Bila mari dia nak balik, ni orang baru masuk Islam ni, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang baru masuk Islam. Orang panggil mu'allaf ni, saudara baru kita ni masuk Islam. Kalau dia Cina, hari raya Cina dia kena balik rumah ayah dia.
umur mak mertua dia kena balik. Jadi macam mana keadaan mereka ni kalau balik rumah orang bukan Islam, anjing mesti banyak punya, ramai anjing. Jadi apakah dia kena bawa air tanah nak samak dulu rumah mak dia tu baru boleh naik ke macam mana? Ini persoalan ini banyak ditimbulkan oleh sahabat-sahabat kita. Dalam pengalaman anak pergi ke apa ni? Ke negara kita sebelah sana. Orang duk tanya macam mana nak buat ni? Jadi maka di sinilah kita minta perbincangan tentang hukum anjing ini mesti diperjelaskan oleh ahli majlis fatwa kepada sahabat-sahabat kita yang terlibat dengan masalah saat ni. Masalah orang Cina masuk Islam, bila balik rumah mak dia, anjing duduk tidur tepi tangga tu macam mana nak buat? Ini perlu dibahaslah. Jadi dalam kitab fiqh kita ni, dia kata anjing itu masuklah benda najis, mari daripada mana? Mari daripada hadis, apabila anjing ini jilat bekas kita, kita kena basuh 7 kali. Salah satunya kena basuh dengan tanah. Kalau dengan sabun tak jadi. Sebab apa tak jadi? Jadi banyaklah kajian-kajian yang dibuat oleh para ulama Islam, ahli-ahli perubatan dia buat. Dia kata sebab anjing ni, dalam air liur anjing ni ada satu jenis ulat. Ulat ni bakteria dia ni tak mati dengan sabun tak boleh. Dia matinya dengan tanah. Itu sebab Nabi kita suruh basuh dengan tanah. Tanah ni hebat. Dia boleh mematikan kuman ataupun dia panggil da'ul kalab. Urat yang bawa penyakit dalam mulut anjing ni boleh lawan dia daripada dengan apa? Dengan tanah yang boleh mati. Benda lain tak mati. Dia kata apa? Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi ni tak bercakap tentang sains dan teknologi, tapi apa dia kata itu satu merupakan satu benda yang pelik. Pelik tak pelik? Pelik. Zaman tu bukan ada sains teknologi secara macam hari ni. Sains sudah ada. Cuma gaya penggunaan tu bukan seperti zaman kita hari ni. Jadi anjing ni jangan duduk main dia. Yang ketiga, babi. Babi dikira binatang najis. Mana dalil kamu kata babi itu najis? Kerana ia lebih jahat kelakuan daripada anjing. Dalam kitab fiqh dia panggil qiyas aula. Qiyas aulawi. Qiyas aulawi ni kena tanda sikit. Qiyas aulawi, kita qiyas dengan yang lebih lagi, lebih kuat lagi. Macam mana? Apa contoh lain? Qiyas aula ni apa contoh lain? Contoh lainnya dalam Quran Tuhan sebut wala taqul lahumā uff. Kamu jangan kata kepada mak ayah kamu tu uff. Bila mak suruh apa-apa, tak mau. Baik. Kita tak kata ke mak kita, takut jadi derhaka. Tapi kalau mak suruh apa-apa, kita pergi tampar mak. Pai bagi sebiji. Boleh tak boleh? Ini panggil qiyas aulawi. Tentulah lebih haram banyak kali lagi sebab kalau kata pun tak boleh, apa lagi nak kata, nak cucur mak sendiri ataupun nak kata uduh pada mak ataupun nak pukul dia. Itu yang panggil qiyas aula. Jadi para ulama ahli fiqh mengatakan walaupun babi ni tidak ada dalil secara khusus menunjukkan dia tu najis seperti anjing, kena basuh 7 kali juga. Tapi oleh kerana kelakuan babi itu lebih dahsyat, lebih teruk daripada anjing, maka kita kias babi ini kepada anjing. Kita jadikan dia ini termasuklah juga perkara yang najis. Babi dikira benda yang najis juga. Cuma satulah anak nak bagi peringatan. Khususnya kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, pendengar muslimin dan muslimat yang kuat sangat was-was ni. Ini masalah juga ni. Bila dia pergi kedai, dia parking kereta dia dekat dengan kedai, biasanya anjing akan lalu lah tepi kereta dia tu. Bila lalu kena kereta dia ke apa, balik basuh habis kereta. Allah, ambil tanah lagi sembuh. Taklah sampai peringkat tu. Ada setengah orang ni kalau dia masuk, basuh habis. Jadi kita janganlah terlalu was-was, hulu sangat dalam masalah ini. Yang Nabi sebut tadi ada ilah dia, sebab dia. Nabi kata jangan bila anjing celup mulut dia dalam air, dalam bekas kamu, basuh. Kerana ada ilah, da'ul kalab tu bahaya. Kalau kena penyakit anjing gila ni, orang pun jadi
jadi macam dia juga. Itu dia panggil macam tu. Jadi kalau babi masuk dalam bawah rumah kita, tak payah lagi samuk bawah rumah tu. Nah, jadi kalau dia naik atas rumah tu basuhlah. Itu cerita. Yang keempat, bangkai. Apa dia bangkai ni? Bangkai yang lain daripada bangkai manusia dan ikan dan belalang. Bangkai ni makna benda mati. Mati yang tidak disembelih. Mengikut Islam. Itu mana bangkai. Jadi bangkai apa saja pun dikira najis kecuali manusia. Kenapa manusia ni tak najis? Bahaya juga tak? Kalau manusia najis, bila orang itu mati, kotor lah dia. La. Allah Ta'ala muliakan Bani Adam. Sebagaimana dalam firman-Nya, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Sesungguhnya kami muliakan anak Adam. Jadi anak Adam ni Allah Ta'ala tidak hina dia. Bila dia mati, jadi najis dah. Nak sentuh dia kena pakai sarung tangan lah, kena pula. Kita boleh lagi kalau mak ayah kita mati, orang yang kita sayangi mati, kita boleh lagi pergi cium dia. Ingat tak? Macam apa kita cerita dalam khutbah dulu? Bagaimana Sayyidina Abu Bakar cium Nabi SAW bila Nabi kita wafat. Rasulullah sendiri pergi cium Uthman bin Maz'un ketika Uthman orang yang pertama yang meninggal di Madinah mati. Jadi semua tu menunjukkan manusia ni walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam. Dan bangkai ikan. Kita pergi tepi laut tengok ikan mati. Kita boleh ambil dia, kerak kepala ke ekor ke, boleh balik-balik buat singgang, boleh buat sup, boleh buat kari, boleh halal. Kalau ikan mati kena sembelih juga, payahlah kita. Payah tak payah? Payah. Allah Taala ni mudah. Kan dalam hadis Nabi kata uhillat lakum lana maitatani wa daman. Dihalalkan bagi kita dua jenis darah. Apa dia darah tu? Al-kabid. Darah tu hati. Al-kabid mak bangkai apa dia? Al-jarad wal hud. Belalang dengan ikan. Jadi dua ni dimaafkan, diberi kelonggaran. Tak jadi masalah. Mana dalil bangkai ini haram? Dalilnya firman Allah Ta'ala, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Jadi ayat ni panjang. Wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaytum wa ma zubiha 'ala an-nusub wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisq. Surah Al-Maidah ayat 3 ni mencerita kepada kita benda-benda yang haram. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan ke atas kamu bangkai. Apa lagi? Waddam, darah. Ambil dulu dalil, lepas ni kita tengok ayat ni. Walahmul khinzir, haram makan daging khinzir. Sebab apa khinzir tu haram? Tadi babi tadi, khinzir tadi dia sebut najis. Kias kepada anjing, tapi nak makan tak? Nak makan tak ada kias. Memang dalam Quran sudah sebut dalam ayat Al-Maidah 3 ni, walahmul khinzir, daging babi. Bila sebut daging babi, jangan pula duk pelasapah. Oh, daging je tak boleh makan. Lemak babi sedap bakar dia, buat sate. Tak. Kulit babi biasalah. Kalau orang sebut makan tu, biasa dia istilah nak makan daging. Termasuk semualah dagingnya, kulit dia, lemak dia masuk belaka. Jangan duk main falsafah lah. Setengah orang dia falsafah, dia kata daging tak boleh makan, benda lain boleh. Buat sup lah mu. Jadi dalam ni. Dalam ayat ni jelas kepada kita, bangkai tak boleh makan. Jadi kecuali daripada apa ni? Al-jarad wal hud. Belalang dengan ikan. Ini bangkai ni boleh makan. Belalang ni nak sembelih macam mana dia? Ada juga orang kata kena sembelih, cabut kepala. Belalang ni sedap tak makan. Berapa dah? 4. Yang kelima, darah. Dalam Quran ni kata apa tadi?
Darah masfuh, daman masfuhan. Anaknya darah di sini dipanggil darah, tak tulis, daman masfuhan, darah yang mengalir. Darah yang mengalir itu dikira darah yang tak boleh kita makan. Contohnya orang ni sembelih kambing, sembelih lembu, unta. Kita pergi tadah darah tu. Darah ni sedap. Darah ni jadi hati je. Kalau dibekukan dia jadi macam hati. Jangan makan, haram ni. Orang bukan Islam mungkin dia simpan darah ni ambil makan. Makan tak makan? Jadi dikecualikan darah ni apa dalam hadis tadi? Apa ni? Maitatani wa daman, dua darah itu al-kabid wa tuhal. Hati dengan tuhal. Jadi dengan limpah. Jadi dua benda ni boleh makan. Hati itu darah tapi darah yang dihalalkan. Asal dia darah. Darah ni macam mana? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sabda dalam hadis yang panjang. Nabi kata apa? Apabila datang seorang perempuan, nama dia Fatimah binti Abi Hubeish. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni seorang perempuan yang istihad, banyak keluar darah. Fala athur, saya tak boleh nak bersuci, darah selalu keluar. Apakah boleh saya tinggal salat? Nabi kata, tak. Innama zalika irqun walisa bihaydin. Darah tu irqun, darah yang keluar daripada orang, bukan keluar daripada rahim. Fa idza aqbalat haydatuki fad'i salah. Bila haid memari, tinggal ke salat. Wa idza adbarat faghsili anki dam. Tengok dalam hadis ni. Wa idza adbarat, bila haid sudah tidak ada lagi, faghsili anki dama summa salli, maka basuh oleh kamu darah itu, kemudian salat akan dia. Hadis ini diceritakan oleh Imam Al-Bukhari. Tanda kat tepi itu masalah darah ni ada yang darah yang dikecualikan. Kalau darah mengalir, itu haramlah kita makan. Darah lembu ke darah apakah yang mengalir yang banyak itu haram. Darah yang dikecualikan, para ulama telah disebut sini ad-damul baqi fil uruq ba'da az-zabhi. Darah yang tertinggal lagi dalam urat-urat, dalam daging tu. Biasanya kita ni kalau kita ambil daging, setelah selesai sembelih, kita ambil daging dan kita kerak dia. Daging ni, ayam ke, kambing ke, lembu ke, bila letak dalam periuk, ada tak ada darah? Ada merah darah dalam bekas kita. Dalam periuk kita, dalam kuali tak ada darah. Jadi tak perlulah kita cuba air itu basuh baliklah. Itu dimaafkan, tidak menjadi masalah. Yang jadi masalahnya darah yang mengalir yang kita tadah tu. Itu daman masfuh. Itu darah yang dikira sebagai najis, yang tak boleh dimakan, tak boleh. Darah sikit tidak jadi masalah. Jadi darah ni bolehlah kita guna. Kalau darah tu duduk dalam daging yang kita dah kerak dia tu, masuk dalam periuk dah, nak masuk api dah, keluar darah lagi, itu dimaafkan. Boleh tanda. Yang kedua, darah ikan. Darah ikan pun kita kerak ikan, ada darah, masuk dah. Itu jadi masalah. Darah ikan ni sikit. Dia tidak banyak sangat. Itu di antara darah yang dimaafkan, boleh diteruskan makan dia. Yang keenam, nanah. Allahu Akbar. Nanah ni, nanah bisu ke nanah apa benda, kudis. Tapi yang banyak lah, yang sikit tu pecah-pecah sikit. Kita belajar kan dalam fiqh baru ni, dia kata di antara najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan tu, najis yang sedikit. Macam orang tengah solat, tiba-tiba kudis dia tu pecah, keluar air bisa, itu tidak jadi masalah lah. Dalam kitab Muniyatul Musalli pun ada sebut. Nanah yang sedikit yang dimaafkan, keluar air bisa, tak apa. Jadi nanah di sini nanah yang banyak, nanah banyak. Kenapa nanah ini jadi haram? Kerana ia darah yang berubah. Asalnya darah, setelah dia proses dia bertukar jadi nanah, maka oleh kerana darah pun najis, nanah yang busuk tentulah lagi najis. Dan yang ketujuh, muntah. Muntah yang keluar daripada perut. Orang ni muntah, sakit perut ke, gelora mari, pening kepala, keluar muntah.
yang keluar daripada perut besar, maka ia juga termasuk dalam najis, kena basuh dia tu. Sebab apa? Bagus dia. Dia cerita illah. Dia cerita sebab. Apa sebabnya darah ni najis? Kerana ia daripada makanan yang berubah. Asal dianya makanan, dan makanan ini berubah, maka dia jadi najis. Seperti kencing. Kencing tu asalnya apa kencing? Air. Kita minum tu. Nak tahu, minum air banyak, dia akan kencing, keluar air kecil banyak. Sebab air kita minum, dan kita tak berpeluh. Tak perlu, dia tak keluar ikut lain, dia keluar ikut jalan dia. Alhamdulillah Tuhan buat lorongnya rasmi. Tak, kalau tidak, berat kita. Apa lagi? Yang ke-8, dan tahi. Beratnya bubuh dia tak? Tahi ini dikira najis. Mana cerita dia? Kerana hadis Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Sewaktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak buang air, tandah Nabi senang je, tengah pada pasir balik-balik gitu ya. Dia bukan macam kita ada tandah hari ni. Maka Nabi beritahu kepada Abdullah, "Hei Abdullah, kamu pergi ambil 3 biji anak batu. 3 biji batu." Aku pergi cari-cari, dia pada pasir tak ada batu. Dia jumpa fawajadtu hajara ini. Aku dapat 2 biji batu je. Tak dapat 3. Wal tamastu salisa falam ajidu. Aku cari-cari tak jumpa. Bila tak jumpa, dia buat apa? Fa akhadtu rausatan. Dia jumpa tahi kering, tahi unta, kerah juga, boleh lah. Kalau nak buat meko tu boleh lah tak. Aku ambil ni cukup 3. Pasal Nabi minta 3 ni, dia ambil 3. Dia pun bawa pergi. Ya Rasulullah, 3 ni ada. Nabi pun ambil 2 batu. Nabi ambil tahi tadi. Dia cap, dia buang. Nabi kata, "Hazar riksun." Nabi kata, ni tahi binatang ni. Bukan untuk boleh buat istinja. Buang. Jadi dalam hadis ni menceritakan bahawa tahi binatang pun dikira najis. Apalagi dengan tahi orang. Tahi orang lagilah kuat. Jadi tahi ni dikira najis. Tapi ada lagi panjang cerita lagi. Dan kencing. Yang ke-9, kencing. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh. Ingat tak ingat satu cerita? Cerita orang Badui yang pergi masjid. Baru kita ceritakan. Orang Badui datang ke masjid, dia kencing tepi masjid. Bagi kencing situ, orang semua marah dengan dia. Selepas habis kencing, Nabi kata apa? Nabi cakap, Nabi kata, "Wahariqu ala baulihi sajlan min ma' au zanuban min ma'." Nabi kata, tuanglah air satu satu teko air, satu cetong, satu timba air ke atas tempat dia kencing tadi. Cuah tu, maka hilanglah. Itu dia kira air kencing ni air yang najis. Berdasarkan kepada hadis Bukhari dan Muslim daripada cerita tanda tepi itu, cerita orang Badui yang kencing dalam masjid. Nabi suruh buat. Dikias dengan kencing manusia akan segala kencing yang lain. Dalam kitab kita ni, dalam kitab mazhab Syafi'i, dia kata semua sekali kencing yang lain itu dikira najis belaka. Cuma masalah ini timbul satu cerita. Satu cerita kat mana? Imam Bukhari bawa satu cerita daripada Anas bin Malik. Dengar betul-betul cerita ni. Satu kumpulan manusia daripada Uqlin atau Urainah. Daripada Uqlin Bani ataupun Urainah ni mari ke Madinah. Bila mari Madinah, fajtawau, sakit perut dia orang ni. Sakit perut. Bila sakit perut, Nabi kita suruh dia pergi tempat unta kerajaan, unta zakat. Mugi tempat kandang unta. Wa an yashrabu min abwaliha wa albaniha.
Nabi suruh mereka ni pergi minum susu unta dan minum air kencing unta. Sudah dengar cerita air kencing unta ni. Jadi bila dia pergi minum air kencing unta, minum susu unta, sahu, hilang sakit dia, sihat molek. Bila sihat molek apa jadi? Dia pergi tegak gembala unta, faqatalu, dia bunuh. Bahasa tak kenal budi sungguh. Orang bagi dia minum susu unta, nak suruh dia sihat. Bila sihat, dia bunuh gembala unta. Fa'wastaqun na'am, dia pun tarik habis unta nak klik kapur dia. Inilah manusia jauh orang panggil tak? Manusia yang baik ni. Patutnya dia tolong masak makanan buat roti ke gembala unta ni, tak. Bunuh gembala unta. Faja'al khabaru fi awalin nahar, dengar cerita Nabi pun marahlah. Nabi hantar pasukan tentera pergi cepat pergi kejar dia orang ni. Jadi tentera Nabi dapat tangkap mereka. Ceritanya nak cerita tangkap mereka ni, nak ceritanya sebelum dia jahat tu dia baiklah. Nabi suruh dia minum susu unta dengan air kencing unta. Macam mana kalau dengar cerita ni? Biasanya cerita ni bila orang pergi Madinah, pergi di Mekah, orang akan cerita tentang air kencing unta boleh minum. Kata di Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dia kata hadis cerita kencing unta ni telah berhujah dengan dia oleh mereka yang mengatakan kencing unta bersih. Dan kencing binatang lain yang ma'kulul laham, yang boleh dimakan daging dia. Kencing lembu, kencing kambing, kencing apa-apa pun bersih. Kalau kambing mari kat rumah kita, dia pasang kencing situ, tak ada jadi masalah. Tak kata, kena samuk dalam rumah aku, tak. Biarkan begitu je. Cuma kalau kita rasa cemar, basuh lah sikit. Itulah. Kalau kena ke selipar kita, ke kena kereta kita, biar. Jadi, ini pandangan ulama lain lah. Daripada mazhab Syafi'i ini, dia kata apa? Dia kata air kencing unta dan hayawan-hayawan yang boleh dimakan, air kencing dia bersih. Ini pandangan Imam Malik, Imam Ahmad dan beberapa ulama dari kalangan mazhab Syafi'i seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Munzir, Ibnu Hibban, Istakhri, Ar-Ruyani, ramai ulama besar dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Jadi kita nak ceritanya, nak suruh dengar sikitlah. Ada juga pandangan ulama berdasar pada hadis kencing unta ni, dia kata air kencing unta tidak najis. Tapi Imam Syafi'i dan majoriti ulama mengatakan najis air kencing dan tahi semuanya termasuklah dalam hayawan yang boleh dimakan pun termasuklah benda-benda yang kotor. Jadi panjanglah. Panjang Imam Ibn Hajar ada cerita dalam Fathul Bari ni, panjang hadis ni. Biarlah kita bincang bab lain dalam bab fiqh bab mazhab nanti macam mana nak buat. Cuma kalau kita dengar orang kata jangan pelik. Memang hadis ni duduk dalam mana? Hadis ni dalam Bukhari ketika menceritakan kumpulan Urainah yang mari sakit perut, Nabi suruh bagi. Jadi ada lagi ulama mengatakan kalau orang sakit perut bolehlah dia minum air kencing unta tu buat ubat. Yang ke-10, dan mazi, air mazi. Tengok ni, apa dia air mazi? Iaitu air yang putih yang cair yang keluar ia pada ketika bergerak syahwat. Jadi orang-orang yang dah besar dah ni, yang dah balik ni, ya, bila ada syahwat, maka dia keluar air. Orang tua-tua kita dalam kitab dia kata air galak. Tahu galak? Air galak ni air orang-orang yang tanda sihat lah gitu. Mana dalilnya? Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh Sayyidina Ali. Ali kata aku ni seorang yang mazzaq, banyak keluar air mazi. Dia nak pergi tanya Nabi, dia malu sebab Nabi bapa mertua dia. Maka dia suruh seorang sahabat nama dia Al-Miqdad Ibnul Aswad. Miqdad, dia tanya Nabi. Bila tanya Nabi, Nabi kata apa? Tawadda' waghsil zakaraka. Tengok. Tanda di sini dah hadis kata. Nabi kata basuhlah zakar kamu dan berwuduklah kamu. Dia suruh basuh zakar, wuduk. Ini menunjukkan bahawa mazi termasuk di dalam najis. Dan wadi. Wadi ni apa pula? Iaitulah air yang putih, yang keruh, yang lekat,
keluar ia mengiringi kencing, atau pada ketika menanggung barang berat. Jadi bila orang terpikul barang berat, keluar air itu. Itu dia panggil air wadi. Menunjukkan dia terpenat sangat. Orang terlalu letih, keluar air. Ataupun ketika orang tu kencing, lepas kencing, mungkin dia kuat sangat, dia duduk terai kencing dia tu, jadi keluar air wadi. Ini juga termasuk dalam air najis. Cuma satu lagi yang menjadi pertikaian ulama, iaitulah tentang air keputihan yang keluar daripada orang perempuan. Biasanya orang perempuan ni, sebab nak bersihkan rahim dia tu, dia selalu keluar air. Jadi apakah air ini termasuk dalam air najis ataupun tidak? Jadi ada ulama katakan asalkan keluar agak daripada tempat dia, maka kira najis lah. Jadi ada sebagian ulama lain kata tak. Oleh kerana orang perempuan dia perlu keluar daripada rahim dia tu, daripada air dia tu, supaya nak jaga rahim dia tu daripada kuman, maka mereka mengatakan air ini tidak termasuk dalam najis. Jadi dia panggil air tak masuk dalam najis. Jadi khilaf ulama di sini panjang. Cuma kalau ada orang kena kes macam ni, kita bincanglah secara teliti lagi. Yang ke 12, dan kerana ijma' ulama mengatakan air mazi dan air wadi ini najis. Satu lagi yang masyhurnya air mani. Air mani ini najis ke tak najis? Jadi ulama mengatakan air mani tidak najis. Sebab apa? Sebab dia asal kejadian manusia. Kalau air mani itu najis, bermakna manusia ni najis. Sebab manusia ni semua mari daripada air mani. Kecuali siapa? Bapa kita, tok kita, Nabi Adam alaihissalam yang tidak air mani, dan juga Hawa nenek kita. Jadi orang lain mari daripada air mani. Jadi air mani tidak dikira najis. Sebab itulah kalau orang keluar air mani dia mimpi ke apa benda, dia boleh basuh je. Ambil je kain tu, kikiskan dalam hadis tu, buang air mani tu, boleh pakai kain. Tanda situ air mani tidak najis. Yang ke-12, air susu. Semua binatang yang tidak halal dimakan. Air susu apa? Susu hemar. Jangan jadi anak akak dengan hemar lah. Dongki lah hemar tu, keledai. Jangan jadi. Mungkin perah susu apa lagi? Monyet duduk main kat pokok kayu, mungkin dia holok mulut perah susu itu. Jangan minum air monyet. Oh, sudah minum air, lopak jadi monyet juga. Monkey, lawan atas pokok dah. Pergi minum. Nyusu dengan orang hutan kau. Jangan. Dia kata air susu segala binatang yang tiada halal dimakan. Binat tua dia tak halal makan, air susu dia pun haram juga. Seperti air susu hemar. Kenapa? Kerana berubah ia dalam perut seperti darah dia. Dan yang ke-13, bahagian yang bercerai, yang terpisah daripada yang hidup, seperti bangkainya. Apa dia pula ni? Pelik-pelik cerita dia malam ni tak? Kerana satu riwayat apa ni? Riwayat dalam Hakim, ma quti'a min hayyin fahuwa maitatun. Cerita ni artinya barang yang dipotong daripada binatang yang hidup itu, maka ia dikira bangkai. Adalah hadis Sunan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, yakunu fi akhir zaman qaumun yuhibbuna asnimatil ibil. Akan datang di akhir zaman nanti, tanda-tanda kiamat, kaum yang suka makan bonggol unta. Kayak unta kan besar bonggol atas belakang dia tu. Dia pergi ambil pisau, perak dia kerak. Ambil stokor ni, bonggol ni, buat sate. Oh, sedap makan tak? Sedap atau sedap? Wa yaqta'una aznabal ghanam. Dia nak buat sup, dia pergi kat kambing, dia pergi ekor dia, kerak tarik, buat sup ekor. Apa jadi? Nabi kata, ala, ingat, fama quti'a min hayyin fahuwa mayyit. Mana-mana benda yang dikerak, yang dipotong daripada binatang yang hidup, maka dia dikira bangkai. Haram makan. Jadi kalau orang kerak, gabar apa sajalah.
besar molek lembu ni. Nak sembelih sayang, nak tunggu buat raya haji, buat kurban. Tapi nak makan daging, pergi ambil dulu 3 kilo kat pohon dia tu, perak mari. Tak boleh makan. Itu dia panggil bangkai. Hadis Ibnu Majah ini dengan sanad yang sahih. Fama quti'a min hayyin fa huwa mayyit. Jadi hadis ini sahih. Jadi hari ni macam-macam lah cerita orang tak. Makan binatang hidup lah. Belah kepala Ishak apa tu? Ishak otak dia. Tak tahulah apa perasaan lah. Macam mana jiwa lah dia boleh makan benda-benda macam tu. Allah subhanallahil azim. Kita pun tak faham. Manusia ni lagu tu lah banyak sangat perangan ni. Jadi dia kata apa? Benda yang dipotong daripada yang hidup maka dia dikira bangkai, tak boleh makan. Seperti bangkai. Melainkan bulu binatang yang halal maka ia suci dengan ijma'. Bulu ni biasanya baju yang dibuat daripada bulu ni dia tak sembelih biri-biri tu. Dia cukur ke bala belakang atas belakang. Cukur ambil bulu, buat baju, buat kain. Itu dikira halal yang boleh dipakai. Jadi bulu ni buat kapet, buat apa lagi baju boleh kita pakai. Sebab dia kira binatang yang halal dimakan itu maka ia suci dengan ijma'. Tak salah. Cuma hari ni orang duk sibuk tentang bulu khinzir. Orang yang buat daripada kulit babi. Itu cerita lain lah. Kita bahas dalam masalah lain. Habislah kita dalam perbincangan kita ni 13 perkara. Benda-benda yang haram. Tiada suci oleh diri najis. Apa diri najis ni? Benda najis itu tak akan jadi suci dengan berubah. Melainkan arak. Apabila berubah ia menjadi cuka. Jadi benda yang najis dia tak akan jadi suci lagi dengan berubah. Kecuali arak. Arak ni begitu dia bergelora, bergelegak tu, kita biarkan dia. Jangan masuk ubat, jangan masuk apa-apa, biar dia buat. Lama-lama dia akan jadi tenang balik. Senyap. Boleh kita jadikan dia cuka, boleh makan, halal. Tapi waktu dia bergelora tu kita pergi tak benda-benda, jadi haram lah, tak boleh makan. Maka halal ia dengan ijma' ulama. Bolehlah. Arak yang menjadi cuka halal dengan ijma'. Dan dikecualikan juga belulang, kulit yang najis ia dengan sebab mati. Kulit kambing, kulit lembu, kulit unta, kulit apa sajalah. Maka suci ia dengan sebab sama. Jadi kita ambil kulit ni, kita sama. Mana dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Artinya mana-mana belulang yang disama maka sungguhnya telah suci ia. Hadis ini riwayat Imam Muslim katanya. Macam mana samak tu? Kita kena beza di antara samak kulit dengan basuh 7 kali. Kita ni hari ni nampaknya bertukar. Bertukar tak bertukar? Tukar. Dia kata orang ni kalau anjing apa ni kena jilakkan anjing, kita kena samak. Bukan samak tu. Itu basuh namanya. Basuh 7 kali, salah satu daripadanya tanah. Adapun dibak ni samak. Samak ni dia kena ada alat dia. Kena buang dia punya lemak dulu, kena kikis buang lemak. Kemudian kita basuh dia, kita letak alat dia ni supaya kulit itu jadi bersih dan boleh digunakan. Nak buat baju boleh, nak buat bekas air boleh, buat timba boleh, buat macam-macam benda. Kalau tengok orang Arab ni, madu yang paling mahal sampai 400 rial sekilo tu dia simpan dalam kulit kambing. Seekor kambing gantung gitu. Itu kulit tu dia boleh buat tempat simpanan benda-benda. Jadi kulit yang disamak boleh dipakai, kecuali dalam kitab kita kata kulit babi dengan kulit anjing sahaja yang tak boleh diterima pakai. Yang lain-lain itu dikira boleh. Sebab apa? Sebab dikira najis itu terlalu berat, najis mughallazah. Jadi Ayyuma ihabin satu lagi dia panggil hari ni dia panggil istihalah.
Apa makna istihalah? Tanda satu istilah baru ni. Istihalah ni dia panggil bertukar benda daripada satu benda kepada benda lain. Contohnya hari ni kita ambil benda ni, benda tak halal. Tapi setelah dimasukkan dengan kimianya, dengan apa-apa, akhirnya dia bertukar. Daripada bahan tadi dia jadi ubat. Maka ubat tu boleh guna tak boleh guna? Yang orang buat macam-macam hari ni, vaksin, ubat-ubatan ni biasanya dia panggil istihalah. Istihalah ni benda tukar, benda yang asal ni jadi tukar. Yang orang duk bahas panjang hari ni air. Air kita semula. Kau dia dengar nama? Air kita semula ni, air yang kita guna ni. Buat basuh najis, buat apa ni, buat semua benda lah, buat mandi ni. Dia kumpul balik, kumpul semula. Lepas kumpul dia proses balik. Dia bersih lah, dia tapis semua najis-najis buang setempat. Kemudian air ni dikira bersih, masuk ubatnya dia proses, hilang semua najis dan hilang semua rasa dia, bau dia, apa dia, bakteria, kuman-kuman sudah hilang. Maka air itu mengikut fatwa Majlis Fatwa Ulama Besar Arab Saudi 25 tahun dulu, dekat 30 tahun lepas dia bahas ada masalah ni, dia panggil istihalah. Tukar benda najis jadi benda tak najis. Dia fatwa kata boleh guna air itu. Sebab dia dah tukar, dah tak ada dah benda. Dengan alat-alat yang moden ada hari ni, dia boleh bersihkan balik benda tu. Cuma, jadi bila boleh tukar, boleh kita buat wudu. Jadi sebahagian negara hari ni, dah tukar dah. Air itu diguna balik. Kita semula guna balik. Termasuklah beberapa jenis ubat. Ubat hari ni yang diambil daripada binatang-binatang haiwan ni, telah ditukar kimianya. Bila dia tukar, akhirnya dia jadi dengan istihalah, dia jadi tak ada dah nama tu. Kalau nak cari balik, tak jumpa dah. Maka pada waktu itu ada sebagian ulama moden ini mengatakan istihalah ini termasuk benda yang boleh diguna pakai. Jadi panjanglah cerita dalam bab najis ni. Ada satu sebuah kitab nama dia An-Najasat. Satu tesis yang ditulis oleh seorang pelajar di negeri Arab, An-Najasat. Dia bincang tentang benda-benda najis dan hukum istihalah. Pertukaran benda ni dengan alat kimia moden hari ini, apa yang terjadi. Jadi memadailah kita perbincangan kita secara ringkas dalam bab najis ni. Kita tamat di situ. Dan kita akan masuk pula kepada bagaimana cara nak menghilangkan najis. Najis ni dalam fiqh Syafi'i ada 3 jenis. Yang pertama dia panggil najis mughallazah. Yang kedua najis mukhaffafah. Yang ketiga najis mutawassitah. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan dalam jalsah kita yang berikut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.